Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Oktober bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor. Berikut tajuk utama malam ini. Lagi individu dikaitkan GISB didakwa atas pertuduhan perdagang orang. Juga Beit Lahia dibom tanpa henti, 120 rakyat Palestin terbunuh. Suspek lelaki yang ditahan kerana membuang bayi di Jalan Tong Sang, Sibu Selasa lepas direman selama 6 hari oleh Mahkamah Magistrate Sibu. Magistrate On Kok Chen mengeluarkan perintah reman tersebut selepas mendengar permohonan daripada pegawai pendakwa ASP Siti Mariah Dahari. Terdahulu, Siti Mariah memohon agar tempoh reman selama 7 hari dikenakan terhadap suspek yang berusia 44 tahun bagi membantu siasatan kes berkenaan. Suspek akan dihadapkan semula ke mahkamah pada 5 November ini. Sebelum ini, suspek bersama seorang remaja perempuan berusia 14 tahun berjaya ditahan polis susulan penemuan bayi lelaki di dalam kotak bekas ikan. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata, bayi lelaki itu ditemui oleh orang awam sekitar 8.30 pagi berhampiran tempat pembuangan sampah. Bayi yang masih bertali pusat tersebut telah dikejarkan ke wad unit rawatan rapi di Hospital Sibu dan dalam keadaan stabil. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dengan niat membuang bayi yang membawa hukuman penjara tidak lebih 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Seorang wanita yang dikaitkan dengan GISB Holdings didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 10 pertuduhan mengeksploitasi kanak-kanak bulan lalu. Asman Elias Asmanira Muhammad Ramli, 44 tahun yang berdepan hukuman penjara seumur hidup dan sebat jika sabit kesalahan. Bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan. Wanita itu didakwa memperdagangkan 10 kanak-kanak berusia 8 tahun bagi maksud eksploitasi di Pusat Jagaan Cahaya Kasih Bestari, Kampung Melayu, Subang pada 11 September lalu. Pertuduhan terhadap Asmat dibuat mengikut Seksyen 415, Palang 417 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate pula, seorang lagi wanita yang dikaitkan dengan GISBH didakwa mengambil bahagian dalam pengurusan Pusat Jagaan Tidak Berdaftar dikenali Pusat Pertubuhan Kebajikan dan Pendidikan Al-Mahabbah. Mahani Kasim, 54 tahun juga mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Amirul Ashraf Abdul Rasid. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Bandar Bukit Raja pada jam 6.30 pagi 11 September lalu dan dituduh mengikut Seksyen 5-1 Akta Jagaan Kanak-kanak 1993. Wanita berkenaan boleh dihukum mengikut Seksyen 5-2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu di Johor, seorang pengurus kafe Ikhwan milik GISB Holdings Sdn Bhd GISBH dikeluang didakwa atas 4 pertuduhan memperdagangkan orang. Tertuduh Muhammad Suhaimi Muhammad Sani, 28 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan secara berasingan di Mahkamah Session Kota Tinggi Johor. Tertuduh didakwa bersama 2 suspek yang telah dituduh serta 2 suspek yang masih bebas. Didakwa mencapai niat bersama memperdagangkan 4 individu termasuk 3 wanita. Perbuatan ke atas individu berumur 30 hingga 57 tahun adalah bagi maksud eksploitasi kerja paksa dengan cara ancaman di Ikhwan Resort Kampung Air Bintan, Ladang Sungai Papan, Bandar Penawar, Pengerang Kota Tinggi antara Mei 2024 hingga 1 Oktober lalu. Mahkamah menetapkan RM5,000 jaminan bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Hakim membenarkan jaminan selepas Ahmad Khairuddin mengesahkan tertuduh tidak lagi tertakluk di bawah tahanan Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA.
Terdahulu, pagi tadi di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Ketua Pegawai Eksekutif CEO GISBH, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali, isteri Azur Rahman Yusof dan Muhammad Sohaimi yang didakwa atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang memfailkan permohonan habeas corpus untuk dibebaskan serta-merta. Pendaftar nikah, cerai dan rujuk memainkan peranan penting dalam mengesahkan status perkahwinan melibatkan ahli GISB berikutan pendaftaran perkahwinan mereka yang tidak jelas. Pengesahan itu perlu dititik beratkan kerana ia memberi kesan kepada nasab dan keturunan. Sekiranya kes ini tidak melalui prosedur 4P, maka pendaftar mesti mengeluarkan surat iringan ke Mahkamah Syariah bagi kes ini disiasat mengikut kaedah-kaedah yang digunakan pakai oleh hakim syar'i sama ada mereka mempunyai dokumen perkahwinan ataupun tidak. Saya yakin bahawa hakim syar'i mempunyai berbagai kaedah bagi menyiasat dan mengesahkan suatu perkahwinan itu sah ataupun sebaliknya. Beliau membacakan teks Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar pada Majlis Multaka Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk dan Pegawai Runding Cara seluruh Malaysia. Sementara itu, semua pendaftar nikah juga diseru untuk tidak terlibat dalam gejala nikah sindiket yang dilapor banyak ditawarkan di media sosial. Turut membimbangkan adalah kes kekeluargaan di mana sebanyak 378,815 aduan dibuat pada tahun 2021 hingga 2023 dengan kebanyakannya disebabkan masalah akhlak dan sosial. Pada majlis itu, Datuk Muhammad Ajib turut melancarkan 2 buah garis panduan iaitu garis panduan KSK Care Center dan garis panduan pelaksanaan kursus pasca perkahwinan Islam berdasarkan modul pasca perkahwinan Islam. Aliran Asyairah dan Maturidiyah adalah manhaj yang mewakili majoriti pegangan umat Islam di seluruh dunia termasuk di Malaysia dan di Nusantara. Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Lokman Abdullah berkata perkara itu menjadi antara justifikasi utama takrifkan ahli sunnah wal jamaah yang dimasukkan dalam rang undang-undang RUU Mufti Wilayah-Wilayah Persekutuan. Kalau kita belajar ilmu akidah daripada peringkat bawah sampai peringkat tinggi lah, kita akan ketemui dengan istilah yang dikatakan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu di takrifnya Asy'ariyah dan Maturidi. Bukan kita nak menafikan aliran lain, tetapi ia merujuk kepada arus besar dalam dunia Islam yang telah menerima pakai mazhab ataupun manhaj ini ataupun aliran ini dalam metod pengajian akidah. Beliau berkata demikian dalam program analisis terbitan TV Al-Hijrah. Tambah Datuk Dr. Luqman, RUU Mufti mengandungi 2 seksyen yang melibatkan takrifan Asyairah dan Maturidiyah iaitu pelantikan mufti dan timbalan mufti serta proses untuk mengeluarkan fatwa. Ketika RUU Mufti dirangka, pihak yang berkenaan mendapati beberapa negeri di Malaysia juga menggunakan takrif sama dalam pelbagai enakmen seperti pentadbiran agama, undang-undang tubuh kerajaan negeri dan kaedah tauliah. Tak silap saya lebih kurang 7 atau 8 buah negeri yang mentakrifkan perkara yang sama. Itu juga menjadi panduan kepada kita dalam mendraftkan RUU Mufti. Ketika mana kita masukkan takrif Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah dan Maturidi itu. RUU Mufti menurutnya penting bagi memelihara semangat sebuah persekutuan, memartabatkan institusi raja-raja, memelihara warisan dan adat istiadat negara serta mengekang enakmen radikalisme. Ia dijangka dibentangkan untuk bacaan kedua dan ketiga dalam mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15. Polis berjaya menemukan semula wang tebusan berjumlah 7.2 juta ringgit melibatkan kes penculikan ahli perniagaan dalam beberapa siri serbuan di sekitar Johor Bahru pada 22 Oktober lalu. Serbuan itu hasil penangkapan 14 suspek termasuk 4 warga Vietnam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata pihaknya masih lagi menyiasat motif dan dalang utama bagi kes penculikan mangsa yang juga seorang pemaju. Alhamdulillah, kita dapat menjumpai semula sejumlah wang daripada jumlah wang tebusan yang dipohon
yang mana yang kita dapat temui hari ini berjumlah hampir 7.2 juta. Ya, pecahan dia itu nanti kita akan detailkan di mana ada dalam konteks Singapore dollars dan juga ringgit Malaysia. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor Bahru Johor. Hasil siasatan mendapati beberapa suspek mempunyai rekod lampau. Turut dirampas sepucuk pistol jenis Pietro Beretta, 250 butir peluru hidup, sepasang gari serta wang tunai berjumlah 1.95 juta ringgit, $1 juta Singapura iaitu 3.3 juta ringgit dan 400,000 kripto iaitu 1.75 juta ringgit. Kesemua suspek direman sehingga 5 November depan mengikut Seksyen 3/1 Akta Pencurikan 1961 yang memperuntukkan maksimum penjara 40 tahun dan subatan jika disabitkan kesalahan. Terdahulu, berdasarkan laporan sebuah akhbar berbahasa Cina, keluarga ahli perniagaan itu mendakwa terpaksa membayar 20 juta ringgit bagi membebaskan mangsa pada hari sama kejadian. Lelaki berusia 59 tahun terbabit didakwa dibawa lari kira-kira 5 pagi ketika menunggu perkhidmatan e-hailing untuk ke lapangan terbang kerana akan berlepas ke luar negara atas urusan perniagaan. Selepas ini, tiada bantuan dan ambulans dibenar memasuki utara Gaza. Ayung nak berwakaf untuk pendidikan tinggi adik-adik yang memerlukan. Ayung nak hadiahkan pahala mai wakaf ni untuk ayah. Ayung, kalau ayah masih ada, pasti dia bangga. Terima kasih Pak Su. Saya tengok sebenarnya India ni best dari segi keunikan orang-orang dia, building structure dia orang tu, and yang boleh berkait dengan saya punya fotografi. Saya tengok Fakur bila buat video TikTok banyak juga makan street food ni. Adakah dah perut tu dah boleh sebati ke? Sebab dah lama kat sana ke atau macam mana Fakur? Live dekat CCTV ni tipu lah kalau saya kata saya tak sakit perut. Okey. Mungkin dalam kalau tapi boleh dikira. Saya bikin mengharapkan adalah takbir pagi tu kan. Datang awal macam makan diam ni. Rupanya dia orang tak ada takbir. Beit Lahia di utara Gaza disifatkan sebagai malapetaka di tengah-tengah pengeboman tanpa henti Israel dan pengepungan antara Zionis. Terbaru, Israel membunuh hampir 120 rakyat Palestin, manakala ramai lagi yang tertimbus di sebalik runtuhan. Situasi di Beit Lahia digambarkan sendiri pegawai UNRWA dan keadaan amat terdesak dengan ketiadaan makanan, air dan hospital. Pengeboman itu berlaku pada waktu malam dengan kebanyakan mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Orang ramai cuba menyelamatkan mereka yang cedera, tetapi malangnya sudah tiada lagi hospital yang berfungsi di utara kawasan itu. Mayat yang ditutup disusun di tepi jalan, selain terdapat satu mayat rentung tergantung dari sebuah tingkat atas. Serangan tanpa henti juga berlaku di Jabalia dan rakyat Gaza yang melarikan diri ke Beit Lahia juga turut dibom. Keganasan itu berlaku ketika Israel berdepan tindak balas antarabangsa selepas parlimennya mengundi secara besar-besaran untuk mengharamkan agensi bantuan dan kerja pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk pelarian Palestin UNRWA daripada beroperasi di Israel dan Baitul Maqdis Timur. Pegawai UNRWA Sam Ross berkata Israel melarang kemasukan bekalan bantuan ke utara Gaza. Malah ambulans juga tidak dibenarkan masuk. Kebanyakan misi bantuan ketika ini hanya dapat memasuki bandar Gaza kerana utara wilayah itu kini berdepan operasi ketenteraan yang sengit. UNRWA juga telah diharamkan. Malah pertahanan awam tidak lagi berfungsi. Ia sekaligus menyebabkan usaha dan misi untuk mendapatkan mayat dan orang yang terperangkap di bawah runtuhan tidak dapat dijalankan. Rose berkata bahawa rakyat Palestin di Gaza telah diambang kebuluran. Selepas UNRWA diharamkan Israel, Rose berkata tiada organisasi lain yang boleh mengambil alih tugas UNRWA yang telah beroperasi sejak 75 tahun lalu. Malah hanya UNRWA yang arif situasi di lapangan.
Pakistan dan Arab Saudi mengutuk tindakan Israel melarang UNRWA daripada beroperasi di wilayah Palestin yang diduduki. Meskipun tercetus banyak bantahan antarabangsa terhadap Israel, namun sehingga kini tiada hukuman wajar dikenakan terhadap Tel Aviv. Malah negara haram itu tetap degil meneruskan kempen genosid terhadap penduduk Palestin. Semalam Israel meluluskan rang undang-undang RUU yang melarang agensi kemanusiaan itu beroperasi di wilayah dan kawasan diduduki Israel. RUU itu diluluskan dengan 92 undi menyokong manakala 10 ahli parlimen lagi menentang. Perwakilan Tetap Pakistan ke PBB, Munir Akram, menyifatkan keputusan Israel itu sebagai serangan terhadap sistem PBB. Ia turut dikecam Malaysia dan menyifatkannya sebagai satu penghinaan serius kepada masyarakat antarabangsa dan kehormatan sesebuah agensi kemanusiaan antarabangsa. Kelulusan RUU oleh Parlimen Israel berkaitan UNRWA adalah bukti kokoh bahawa Israel menggandakan perang genosidnya terhadap rakyat Palestin. UNRWA kekal sebagai satu talian hayat penting untuk lebih 5.9 juta rakyat Palestin, menyediakan perkhidmatan penting dalam pendidikan, pencegahan kesihatan dan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Palestin di seluruh Timur Tengah. Penghantaran dan penugasan pasukan Batalion Malaysia Malbat di selatan Lubnan bagi misi pengaman akan diteruskan dengan pasukan Malbat 85012 dijadualkan berlepas secara berperingkat mulai 6 hingga 18 November ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, penghantaran itu dijadualkan selepas Force Commander Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL menetapkan tarikh pertukaran bagi semua pasukan. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan berkata, pasukan Malbat 85012 akan meneruskan tugas dan tanggungjawab pasukan Malbat 85011 di bawah panji-panji serta mandat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagaimana protokol dan peraturan yang telah ditetapkan pasukan UNIFIL. Kementerian itu turut menzahirkan penghargaan kepada pasukan Malbat 85011 atas prestasi cemerlang mereka sepanjang menjalankan tugas di kawasan tanggungjawab dan berharap pasukan Malbat 85012 dapat meneruskan kecemerlangan tersebut. Kita berehat seketika. Selepas ini, wanita hidap kanser limfoma, suami pula hidap sakit jantung. Raya mula meningkat sejak tengah hari tadi berikutan warga kota pulang ke kampung halaman sempena perayaan Deepavali. Namun situasi dilaporkan masih terkawal. Untuk perkembangan trafik terkini, kita terus berlintas langsung bersama Abdul Rahman Kunyo di Pusat Pemantauan Trafik Plus. Silakan Rahman. Baik, terima kasih Fazida. Langsung saya bawakan anda dari Pusat Pemantauan Trafik Plus bagi berkongsi berkenaan dengan keadaan trafik di Plus. Dan hasil tinjauan saya sekitar pukul 6 petang tadi sehingga 8 malam, ada beberapa kawasan yang masih lagi mengalami kesesakan ekoran rakyat Malaysia, terutamanya warga-warga ibu kota masih lagi mengambil peluang untuk balik ke kampung ataupun menuju ke destinasi yang mereka ingin tujui sempena cuti perayaan Deepavali, dan mereka juga mengambil peluang ini sebelum pukul 12 malam, sebelum tol di konsesi lebuh raya tol seluruh Malaysia menamatkan tol percuma pada jam 12 malam nanti. Dan juga Plus menjangkakan bahawa 2.1 juta kenderaan setiap hari yang akan menggunakan setiap rangkaian tol Plus pada 30 Oktober, 1, 2 dan 3 November ini, dan ini merupakan peningkatan sebanyak 13.5% berbanding 1.85 juta kenderaan pada hari biasa yang menggunakan lebuh raya Plus ini. Dan jika saya dapat kongsikan kepada penonton, sekitar pukul 7 malam tadi sehingga kini ada beberapa kawasan yang masih lagi mengalami kesesakan, iaitu di bahagian utara, iaitu di bahagian Perai ke Permatang Power, Juru Auto City ke Perai, di bahagian ibu kota ataupun wilayah tengah E1 dan E2, UPM ke Bangi, Nilai ke RNR Seremban arah selatan,
trafik perlahan juga keluar daripada Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Manakala di wilayah selatan pula terdapat beberapa kawasan yang masih lagi perlahan, terutamanya di Senai ke Kulai, Kempas ke persimpangan Dato' On dan juga Pandan ke persimpangan Pasir Kudang. Dan PLAS menjangkakan pertambahan kenderaan akan berlaku pada sekitar 8 malam sehingga ke 12 malam kerana masih lagi ada segelintir rakyat Malaysia yang masih lagi berada di ibu kota untuk pulang ke kampung halaman mereka ataupun menuju ke mana-mana sahaja destinasi yang mereka ingin tujui sempena cuti Deepavali ini. Dan PLAS juga telah mengaktifkan 15 lokasi Smart Lane daripada 21 sebenarnya lokasi yang mereka ada Smart Lane, 15 telah pun diaktifkan di kawasan-kawasan yang di kawasan-kawasan yang ada peningkatan jumlah kenderaan. Dan PLAS juga melaporkan bahawa di setiap lokasi-lokasi PLAS cuaca dalam keadaan yang baik. Dan suka PLAS untuk nasihatkan supaya pengguna jalan raya ataupun pengguna lebuh raya PLAS sentiasa periksa kenderaan sebelum melakukan perjalanan. Pastikan kenderaan dalam keadaan yang optimum. Pastikan baki Tashenggo, RFID dan juga Smart Tag anda dalam keadaan yang mencukupi dan juga pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang optimum. Top up Tashenggo RFID anda dan juga setakat mana yang anda perlu top up, dan juga pastikan anda berada dalam keadaan yang sihat, kenderaan anda keadaan yang optimum, dan juga elakkan daripada microslip ketika anda melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Setakat itu dahulu apa yang saya dapat kongsikan daripada Pusat Pemantauan Trafik PLAS. Kembali ke rakan setugas. Silakan Fazila. Terima kasih Rahman atas laporan itu tadi. Dan baik, kita ke berita seterusnya. TV Al Hijrah melakar kejayaan baharu apabila menerima anugerah kecemerlangan penciptaan kandungan Islam pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Halal Sedunia 2023. Pengiktirafan itu membuktikan komitmen stesen TV Islam tunggal negara itu dalam menghasilkan kandungan berkualiti dan kreatif dalam menyebarkan nilai-nilai murni Islam. Anugerah itu disampaikan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz kepada Ketua Pegawai Operasi TV Al Hijrah Nazariah Muhammad di Melaka. So award ni adalah merupakan satu pengiktirafan lah kepada TV Al Hijrah atas usaha dan juga komitmen warga TV Al Hijrah untuk menghasilkan konten-konten yang berilmu dan juga yang memang high quality untuk dikongsi pada masyarakat. Dan ia juga memberi satu komitmen untuk kita lebih lagi berusaha keras untuk berusaha mendapatkan konten-konten lagi yang untuk kita bertebar di worldwide lah. Anugerah Anjuran MITI dan Halal Development Center HDC itu turut diberikan kepada 30 pemain industri halal yang telah banyak menyumbang kepada perkembangan ekonomi halal negara. Melaka turut menerima anugerah khas daripada HDC sebagai pengiktirafan dan usaha kerajaan negeri itu membangunkan dan memperkasa ekosistem industri halal negara. Ia terbukti dengan kesungguhan negeri itu dalam mewujudkan kawasan perniagaan halal di Serkam Halal Hub Jasin yang menempatkan beberapa syarikat multinasional dan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Terdapat juga award yang kita berikan kepada individu-individu yang telah memberikan sumbangan yang begitu hebat kepada industri halal di Malaysia, dan award yang istimewa juga kita berikan kepada negeri Melaka sebagai sebuah negeri yang saya kira mempunyai satu rangka kerja pembangunan ekosistem ataupun industri halal yang agak mantap dan patut dicontohi oleh negeri-negeri lain di Malaysia. Anugerah turut diberikan kepada beberapa syarikat terkenal seperti Zus Coffee, Mami dan Safi bagi menghargai sumbangan serta pencapaian cemerlang mereka dalam bidang masing-masing. Pelancongan berkonsepkan Mesra Muslim menjadi keutamaan tourism Perak menjelang Perak Sejahtera 2030. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Perak, Nurmalis Musa, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan Islamic Tourism Centre ITC dari segi khidmat kursus dan program bagi memantapkan lagi pengalaman percutian Mesra Muslim di Perak Darul Rizwan.
Jelasnya, Sempena Perak Sejahtera 2030, pihaknya dengan kerjasama ITC akan menambah baik pengalaman sedia ada untuk menjadikan percutian mesra Muslim itu lebih bermakna. Kita dalam pelancongan terletak di dalam flagship yang ke-10 dalam ekonomi pengalaman. So basically kita cuba untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada pelancong-pelancong, di mana kita dari masa ke semasa kita sentiasa menaik taraf infrastruktur produk-produk pelancongan, especially supaya dia lebih kepada mesra Muslim. Buat masa ini, pihaknya mengeluarkan naskah yang dipanggil Mosque Trail yang lengkap dengan sejarah dan keistimewaan setiap masjid yang terdapat di Perak. Tambah Nurmalis, pelancongan mesra Muslim tidak terhad kepada lawatan di masjid tetapi turut merangkumi makanan halal, penginapan dan lokasi-lokasi tumpuan pelancong yang diiktiraf Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition (MFAR). Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis makan malam bersama peserta Visitors Program Unlocking Malaysia Jam (MFTH) Familiarization program di Ipoh Perak semalam. Turut hadir Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri IR Muhammad Nizar Jamaluddin, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin Elias Mat Daud dan Ketua Pengarah ITC Nizran Nordin. Sementara itu, Orang Besar Jajahan Kuala Kangsar Perak merangkap pengerusi Masjid Ubudiah Dr. Khairil Anwar Arsyad memaklumkan meskipun pelancong mesra Muslim tidak begitu popular sebelum ini, namun ia semakin mendapat sambutan dari pelancong tempatan dan luar negara ketika ini. Setakat ini sambutannya kalau hujung minggu tu tak kurang daripada 15 bas akan datang di sini lah. Dan begitu juga kalau hari cuti ataupun mana-mana ada cuti yang ni memang ramai lah. Kalau tengok hari ini pun tengok ada daripada Jepun, daripada merata tempat lah. Jelasnya, dengan adanya kerjasama Tourism Perak dan ITC, pasaran industri pelancongan mesra Muslim mampu menjana ekonomi buat penduduk setempat. Kadang-kadang beli telur pun tak mampu. Itu luahan seorang ibu kepada 13 orang anak yang dalam masa sama menderita kanser limfoma tahap 4. Kesihatan Salmah Mat Hassan, 54 tahun, yang tidak mengizinkan menyebabkan dia terpaksa berhenti kerja sebagai pengawal keselamatan sejak Jun lepas. Keadaan itu menyebabkan dia dan keluarga berdepan masalah kewangan yang kritikal. Menurut Salmah, sejak disahkan menghidap kanser, dia dinasihatkan untuk tidak bekerja kerana bimbang kesihatannya bertambah merosot. Ujian silih berganti. Suaminya Ibrahim Muhammad, 65 tahun, diduga pula dengan penyakit jantung dan slip disc menyebabkan suaminya tidak mampu bekerja sejak tahun 2019. Ketika ini, kehidupan Salmah dan Ibrahim bersama 8 anaknya yang masih bersekolah bergantung kepada bantuan Baitul Mal sebanyak RM600 dan pendapatan seorang lagi anak lelakinya yang diuji dengan penyakit kulit. Duit tak ada. Dapat Baitul Mal pun sekarang barang mahal semua kan. Tak ada sebab anak Kak Amah pun sakit. Kak Amah sakit 5 orang. Sekarang suami memang tak kerja lama dah. Semenjak pindah sini daripada anak yang sakit kulit tu, Kimi tu, Kak Amah seorang lah kerja. Dulu 2 orang kerja, sekarang Kimi seorang je. Menurut Salmah, pelbagai usaha dilakukan seperti memohon bantuan rawatan dan merancang berniaga kecil-kecilan untuk membantu menyara keluarga. Lebih-lebih lagi ada bil hospital yang tertunggak. Kisah keluarga Salmah ini mendapat perhatian Hijrah Prihatin yang tampil membantu. Kita bantu dia dari segi tilam dia kita tengok memang dah uzur lah, dah rosak apa semua tu. Kita bagi barang prawn asas lebih kurang untuk kegunaan 2 bulan lah kita bagi dia, dan juga kita bagi kelengkapan untuk kita membersihkan rumah dia. Hijrah Prihatin bersama Badan Bukan Kerajaan NGO Harmoni Prihatin Malaysia dan juga Sukarelawan Universiti Malaysia UM bergotong royong memberikan suasana baharu di ruang bilik keluarga Salmah. Orang ramai yang ingin membantu, bantuan boleh disalurkan ke akaun bank tertera atau hubungi di talian 019 640 2471. Sekian berita Al Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum dan selamat malam.